Okay, so lecture 5 of 5. Macam yang previous lesson kita bincang berkaitan dengan lecture 4 of 4. Okay, kita ada bincang lecture 4 of 4. Lecture 4 of 4 berkaitan dengan 7.1F, find infinite limits. Okay, find infinite limit. Maksudnya kita akan jumpa limit kita tu ialah infinity atau negative infinity. And then 7.1G, find limits at infinity. Bermaksud x kita approaching to positive infinity atau negative infinity. Nah. So kamu kena tahu beza lah. Apa beza F dengan G. Make sure you know the difference between F and G. Okay, so today we will proceed with lecture 5 of 5. So at the end of the lesson, what you should know is 7.1H, determine lim x approaching to infinity, fx over gx, when lim x approaching to positive infinity, x approaching to positive infinity are undefined. Apa maksud dia kat sini? Okay. Maksudnya di sini, case sekiranya kamu diberi lim x approaching to infinity. Ni kamu kena tahu benda ni. Okay, kena tahu benda tu. So, apa idea dia behind this question? Apa idea dia sebenarnya? Okay, dalam lecture 5 of 5, idea dia ialah sekiranya kamu diberi x approaching to positive infinity, okay, so, and then the function is a rational function, okay, which means that fx over gx, so the idea is, ni idea bawah ni. Okay, lim x approaching to positive infinity 1 over xn equals to 0. Idea dia kita nak dapatkan yang ni lah. Ya. Idea dia kita nak dapatkan ni. 1 over x. 1 over x means that 1 over infinity. 1 over infinity means that approaching 0. Ni idea dia. Idea dia ialah kita nak dapatkan denominator to infinity. Once dapat denominator infinity, 1 over infinity akan approaching to 0. Okay, kalau kamu tekan calculator, 1 bahagi 1000, 1 bahagi sejuta, approximate to 0. Nah, approximate to 0, that means 0. Okay, now, limit at infinity for rational function. Okay, limit at infinity for rational function for n greater than 0. Okay, lim x approaching to infinity 1 over xn equals to 0. And also negative infinity. Okay. So, tak kisah. Nah, kalau kamu tengok ni. Tengok bawah ni. Tengok yang ada highlight betul-betul ni. X approaching to infinity ataupun x approaching to negative infinity. Okay. So, 1 over negative infinity sekalipun kita akan assume approaching to 0. Ni idea yang kita nak. Ni idea yang kita nak. Okay. So, contoh diberi example 4. Lim x approaching to infinity and lim x approaching to negative infinity. Okay, contoh yang ni kita akan dapat 1 over infinity square, which is 0 lah. Okay. Kalau negative infinity, 1 over negative infinity square. So, it will be 1 over infinity square means that 0. Okay. Perlu medium tunjuk nak kalkulator? Medium perlu keluarkan kalkulator medium ke? Tak. Tak. Okay. Kamu boleh tekan kalkulator kamu sendiri nak. 1 bahagi sejuta. 1 bahagi 1000. 1 bahagi 1000 berapa? 1 bahagi 6000 berapa? 1 bahagi 10,000 berapa? So, angka-angka itu akan menjurus ke arah 0. Nah. Okay, untuk B pula. B still 3 over infinity square minus 5 over infinity cube. Memang ni akan approaching to 0, so equal to 0. Okay, equals to 0. And then seterusnya yang ni 3 over
negative infinity square equals lah minus 5 over negative infinity cube, which means that 3 over infinity square minus 5 over negative infinity cube. Okay, negative infinity cube akan jadi negative infinity cube Negatifnya tak hilang. Negatif tak hilang. Okay. So, ini akan jadi negatif akan jadi positif. 3 infinity square plus 5 infinity cube equals to 0, 0, 0. Okay. So hati-hatilah yang sign negatif positif tu tetap kena take into account. Bukannya sewena-wenanya oh ni positif, oh ni negatif. Tengok nah. Negatif infinity cube akan menjadi negatif infinity cube. Negatif infinity square akan jadi infinity square. Nah. Okay, baik. So now number 2. Okay. Number 2, if lim x approaching to infinity, fx over gx equals to infinity. Alamak. Maksudnya apa? Bila kita cuba selesaikan limit at infinity, x approaching to infinity, kita selesaikan masukkan limit x approaching to infinity tu dalam function f and g, kita dapat dalam bentuk ni lah infinity over infinity. Kan? Yang macam sebelum ni kita kena exact value, kita substitute dalam x, kita dapat bentuk ni 0 over 0. 0 over 0. Anis Farhana, apa nama form ni? Anis? Anis Farhana, bila dapat 0 over 0, apa nama form tu? Tak tahu. Ilman? Ilman ada Ilman? Ada madam. Indeterminate form. Indeterminate form. Well done. Good job. Okay. Indeterminate form. Baik. Lepas tu, yang nombor 2 ni, sekiranya kita substitute lah x to infinity dalam fx, dalam gx. Tiba-tiba kita dapat infinity over infinity. Macam mana kita nak buat? Okay. So, bila kita dapat infinity over infinity, then, tengok ayat seterusnya, dia kata apa? Then, we will have to divide the numerator and denominator by the highest power of x of the denominator. Okay, so kelas, awal-awal hari tu, waktu chapter 7, Madam kata, ada satu part yang kamu kena ambil perhatian sikit dalam limit. Yang lain tak ada masalah. Yang lain dia follow saja step. Follow saja kena buat long division ke apa. Follow. Tapi ada satu part kamu kena ambil perhatian. Part apa? Part ni lah. Part ni lah. Okay, tak part ni kita tengok. Benda ni kena ambil perhatian lah. Okay. Then we will have to divide the numerator and denominator by the highest power of x of the denominator. Nak ingat, highest power of x tu yang mana nak tengok? Tengok yang denominator. Okay, baik. Note that infinity over infinity is an indeterminate form juga. Nah, ni pun nama dia indeterminate form. Okay. So, next example 5. Find lim x approaching to infinity, x square plus 1 over 2x square plus 1. So again, our step is we need to substitute x with infinity. So when we substitute x equals to infinity, okay, infinity square plus 1 over 2 times infinity square plus 1. And then we will get, mestilah infinity over infinity. Mestinya dapat infinity over infinity. Okay, kita tak tahu the exact amount. Tapi kita tahu ciri amount tu ialah infinity. Satu number yang sangat banyak. Dapat indeterminate form lah. Okay.
Bila dapat macam ni, dia kata we will have to divide the numerator and denominator by the highest power of x of the denominator. Okay. So kita pun tengoklah dekat soalannya. Apakah value the highest power of x of the denominator? Aisyah, you ni? X square. Good, well done. Okay. So, the highest power of x of the denominator ialah x square. Jadi kita buat macam ni. Tengok betul-betul ni. Tengok depan eh. Tengok depan. X square plus 1 over x square. Okay. Faham? The highest power of x of the denominator ialah x square. Okay, x square. Jadi, dia dah cakap. Bila dapat infinity over infinity, divide the numerator and denominator by the highest power of x of the denominator. Highest power of x of the denominator is x square. Okay, ni x square. X square. So, denominator divide by x square. Numerator pun divide by x square. So, tengok yang kali hitam tu. Yang kali hitam tu ialah proses yang kita dah lalui. Yang dihabak tu. Yang kita kena divide by the highest power of x. So, now kita pun divide lah. Bila kamu divide dengan hati-hati. Madam tak mahu dah. Kamu tengok macam ni. Banyaknya nak tangguh. Numerator ada 2. Denominator ada 2. Tak payah nak bebel. Tak payah nak cakap banyak. Kenapa? Tak payah nak bebel kat soalan tu. Dia tak dengar pun kamu bebel tu. Solve dia. Okay, so kita solve dia. Lim x approaching to infinity. Okay, baik. So now, buat macam ni ya. Tengok ni. Okay, x square plus 1. X square. Okay, 2x square plus 1. X square. Madam separatekan dia. Madam pecah by term. So, x square over x square plus 1 over x square. Nampak tak? Madam separate. Okay. Sebab apa madam separate? Sebabnya madam tak nak nanti ada dalam kalangan kamu tak mahir untuk potong. Sebab numerator ada banyak. Denominator ada satu term saja. Jadi dia confuse lah, dia blur ke, dia jam, dia shut down ke. Dia restart balik kau tak tahu nak kata lah kan. Okay, so kita pecah ikut term. Kalau ada 3, so maksudnya x square over x square plus x over x square plus 1 over x square. Ikutlah. Jadi pecah. Okay, can we proceed? Boleh madam teruskan? Boleh madam, boleh. Good. Okay, lim x approaching to infinity. Okay, untuk term yang pertama, x square over x square. X square over x square akan jadi apa? Plus 1. Good. Nanti kita nak 1 plus 1 over x square. Tak jadi apa kan? Tak jadi apa. So 1 over x square. Maintainkan saja. Over. Okay. 2x square over x square jadi apa? 2. Okay. 2x square over x square akan jadi 2 plus 1 over x square tak jadi apa. Okay, so kita dapat macam tu. Okay, kita dapat macam tu. And then next step ialah seterusnya. Okay, so kita boleh substitute 1 over 2 pula. 1 plus 1 over infinity square. Okay, the big one big division. 2 plus 1 over infinity square. Ingat tak madam kata? Kalau 1 bahagi infinity square, kita akan approaching to apa? 0. Well done. 0.
So the answer that we will get is 1/2. Okay, mudah saja. Okay, mudah saja. Sebab tu Medan kata, idea dia ialah kamu kena tahu ni. 1/x. Tapi untuk melibatkan x approaching to infinity. Nah, x approaching to infinity. We are talking about limit at infinity. Okay, different from tutor 1, 2, 3 and 4. Okay, a big difference between 1, 2, 3 and 4. Okay, macam tu saja. Mudah nah? Okay, now B. Let's see how about B. Okay, so B, again, we need to substitute. So, we substitute negative infinity square. 3 negative infinity. 3 negative infinity minus 1. So, this one, we will get infinity square over negative 3 infinity minus 1. So, we will get infinity over negative infinity. Kan? Infinity over negative infinity. Okay. So again dalam indeterminate form. Ini masih lagi indeterminate form nah. Atas ada infinity, bawah pun ada infinity, negative infinity. Okay. So kita kena divide by the highest power of x of the denominator. Bukan numerator. Nak tengok denominator. Apakah the highest power of x of the denominator? Irdina. Highest power of x of the denominator apa dia? Irdina Soleha. Ya, madam. Highest power of x of the denominator apa? Irdina. Highest power of x of the denominator. Apa dia? Kosong. So, denominator mana denominator? X square ke 3x minus 1? 3x minus 1. 3x minus 1. Highest power of x dekat 3x minus 1 apa dia? Macam? Okay, denominator kamu tahu. Denominator ialah 3x minus 1. The highest power yang ada di x. The highest power of x apa? 1. X means x lah. X. Okay, x. Okay, so the highest power of x of the denominator ialah x power of 1. X sahaja. Jadi, okay, jadi kamu tulis begini. Lim x approaching to negative infinity. Okay. X square bahagi x. The big one. Okay, the big division tu. 3x minus 1 bahagi x. Okay. Yang color merah tu ialah kita dah apply step which is divide by the highest power of x of the denominator. Okay, and then we will get lim x approaching to negative infinity. Okay, x square bahagi x over 3x minus 1 over x over x. Okay, so lim x approaching to negative infinity. X square over x. What will we get? X. X. Good. Kita akan dapat x. Okay. So the big one the big one. Okay. 3x over x. What will we get? 3. 3. Okay. 3 minus 1 over x. Maintain lah. Tak nak ambil kalau merah. 1 over x. Okay. Okay, now we can substitute. Okay, sekarang kita boleh substitute. So, kita substitute x atas negative infinity over 3 minus 1 over negative infinity. Nampak tak?
So kita tahu idea kita. 1 over infinity akan jadi 0. So this is approaching to 0. So negative infinity over 3, which means negative infinity. Okay? Kita akan dapat. So infinite limit. This is infinite limit, negative infinity. Okay, seterusnya. Okay, now this one. Okay, ni yang part yang Medan kata kamu kena tahu konsep betul-betul. Kita nak bahagi dengan apa? Sebab apa? Sebab beza A dengan B yang example 5 tak ada set, tak ada bumbung. Okay, so tak ada bumbung tak ada masalah. Kamu hanya tentukan the highest power of x of the denominator and then divide. Mudah saja, ikut je step dia. Ini B ni. And then example 6. Example 6 ada set. Bila ada set, ada bumbung, kamu kena alert. Kamu nak kena bahagi dengan apa? Okay. So now, let's see number A. Okay, for A. Okay, baik. Kita substitute lah. Our first step, we need to substitute infinity. Whatever x approaching to any value or to infinity, we need to substitute. So infinity plus 1 over set infinity square plus 1. Whatever the value is infinity, you will get infinity. Infinity over infinity. So this is indeterminate form. Okay, for sure indeterminate form. Bila melibatkan infinity, memang kita punya value akan jadi infinity. So, the problem here is, what is the highest power of x of the denominator? Cheng An, what is the highest power of x of the denominator? Cheng An. 2. 2. X square. X square. X square. Okay. Baik, kalau kita tengok kat sini, kita nampak X square. Okay, tapi dia ada dalam bumbung. Bila dia ada dalam bumbung, kita tak nak kata tu ialah X square. So how? How sebenarnya? Okay, so the idea is, okay, kamu kena tahu benda ni lah. Set X square is equal to modulus x. Okay, set x square is equals to modulus x, which means x greater than or equal to 0, negative x less than 0. Okay, part ni yang Medan nak kamu pay attention. Tak faham tanya, pay attention. Okay, so sekarang ni, okay, kita punya x kita ialah approaching to infinity. Ni, tengok sini. Medan highlight kali hijau. Apabila x kita approaching to infinity, okay, x kita approaching to infinity, tak ada masalah. Tak ada masalah. So, x approaching to infinity, dia akan follow x greater than or equals to 0. Okay, x greater than or equals to 0 means our x ialah positif. Okay, our x ialah positif. Sebab apa kita kena define macam ni? Sebab apa? Sebabnya yang pertama, numerator tak ada bumbung. Denominator ada bumbung. So, kita tak boleh nak samakan. Kita tengok, oh, dekat denominator highest power of x ialah x square. Tak boleh. Sebab apa? X square tu ada bumbung. Numerator tak ada bumbung. Tapi, kita tahu kita ada benda ni. Okay, bermaksud, bila ada bumbung, tapi dalam tu x square. Ada bumbung dalam tu x square, kita boleh pecah. Maksudnya kita boleh define dia on x itself. Define dia sebagai x sahaja. Okay, so macam mana kita define yang macam medium kotak ni lah. Nah. Okay, baik. So, my medium macam mana kita nak solve nah. Hati-hati nah. Okay, dengar betul yang medium explain. So, kita akan tulis macam ni. Lim x approaching to positive infinity. Okay, positive infinity tak ada masalah lah. So, kita tengok lah. Yang medium highlight x greater than equal to 0 tu memang positif. Okay. So, atas x plus 1
Okay, x plus 1 over x the big one. Okay, bumbung. Medium buat macam ni ya. Medium tarik bumbung daripada bawah. Okay, so this one will be x square plus 1 x square. Bumbung daripada bawah nak. Daripada bawah ni. Jangan salah faham. Selalu student buat macam mana tau? Student buat macam ni. Tengok lah. Student buat macam ni. Yang atas tak ada masalah. Selalu atas tak ada masalah. X over X plus 1 over X over. Yang bawah dia buat macam ni. Salah lah. Bumbung tu daripada bawah. Okay. So, ni tarik bumbung daripada bawah. Macam tu. Okay. So, kita letak dia sekali dalam bumbung. Nampak kita letak dia sekali dalam bumbung tu. Okay. So, now kita boleh selesaikan. So, kita selesaikan dah. Kita cuba selesaikan. Lim x approaching to positive infinity. Numerator x over x dapat apa? 1. So 1 plus x. Dia buat kat mana? Dia nak buat dekat. Okay, dia buat kat sini. Sini nak. Okay, 1 plus 1 over x. And then the big division. Okay. Bumbung daripada bawah ke atas. Okay. X square over x square. What will we get? 1 juga. 1 juga. Good. Plus 1 over x square tak ada apa. No? Tak ada apa. Okay. So kita dapat dalam bentuk tu. And then, okay, lim x approaching to positive infinity. 1. Dah. Bukan. Kita substitute terus. So, substitute x equals to infinity. 1 plus 1 over infinity square. So, ni approaching to 0. 1 plus 0 over third 1 plus 0. 1 over 1 equals to 1. Macam tu. Nah? Boleh. Equals to 1. Boleh? So, sebab tu bila kata, idea dia ialah nak dapatkan 1 over x. 1 over infinity. So, dia approaching 0. Ni idea dia. Nah? Mudah? Okey tak? Boleh kelas? Boleh. Boleh. Done. Okey, yang B pula. Mari kita yang B. Okey, now. Kita diberi, tengok infinity dia. X approaching to negative. Bermaksud dia ke kiri. Dia ke kiri. Okay, negative infinity. So again, kalau kita substitute X equal to infinity, mana akan dapat infinity over infinity. Mesti dapat infinity over infinity. Okay. So, kita tengoklah. Dia punya the highest power of X of the denominator. Repeat, the highest power of X of the denominator apa dia? Repeat, X. Okay, X power of 1. Okay, X power of 1. Masalahnya numerator ada bumbung. Denominator tak ada bumbung. Tadi yang A, denominator ada bumbung. Numerator tak ada bumbung. Balik. Tapi kamu jangan risau. Bila ada bumbung, mesti ada X square dalam tu. Mesti ada X square ataupun X. Okay. And then kamu follow sahaja step dia. Divide by the highest power of X of the denominator. Okay. So kita tahu. Bila kita tengok denominator dia X sahaja. Bumbung tak ada. Okay. Atas ada set. Bermaksud kamu kena guna kotak ni. Ni kotak merah. Okay. Kotak merah.
Sekejap salah. Okey, kotak merah. Sekejap. Seminar color. Okey. Bila dia kata x approaching to negative infinity, bermaksud x yang kamu kena ambil ialah yang ni. X less than 0. Bermaksud kamu kena define sebagai negative x. So how to write? Macam mana nak tulis? So nak tulisnya ialah macam ni. Lim x approaching to negative infinity. Yang ada bumbung tak ada masalah. Okay, kita tariklah bumbung tu nah. Kita tarik bumbung tu memang ada x square. Okay, so kita tarik bumbung tu. Okay. X square plus 2. So yang dalam bumbung mesti over x square nah. Over x square. Okay, and then the big division is here. Okay. 3x minus 6. Yang ni. Yang single x ni. Yang single x ni kita akan divide by negative x. Negative x. Okay. So ni lah part yang kamu kena alert. Once dia kata x approaching to negative infinity, single x. Okay, yang single x mesti kita divide by negative x. Sebabnya ni yang kotak ni. Ni yang kotak ni. Okay. Sebab yang kotak tu lah. Sebab definition set x square equals to modulus x equals to x untuk x greater than or equal to 0 and also negative x untuk x less than 0. Okay, kita follow yang tu. So kita akan dapat lim x approaching to negative infinity. Set besar. So dalam tu akan ada x square over x square 1 plus 2 over x square. Okay. Over negative 3. Okay. Plus 6 over x. Nampak tak? Okay. Negative, positive. If any question, please do ask. Okay. Please do ask. And then we substitute x equals to negative infinity in the function, and then we will get 1 plus 2 over negative infinity square. Okay, over negative 3 minus 6 over infinity. Benda tukarlah plus 3 minus kan, sebab dia ke negative. Dia ke negative value. Okay, so we will get, okay. So kita tahu apa? Yang ni akan jadi 0. Kita tahu yang ni akan jadi 0. Nampak? Jadi yang tinggal ialah square root 1 over negative 3. So 1 negative 1 over 3. Macam tu. Okay? Negative 1 over 3. Negative lah. Jadi kamu salah pula. Negative 1 over 3. Boleh? Boleh. Boleh. Good. And then, okay, for the function. Okay, apa pula? Kalaulah kita dapat macam ni. Okay, fx minus tx equals to infinity minus infinity. Allah, mula-mula 0 over 0. Kan? Mula itu 0 over 0. Lepas tu tadi, infinity over infinity. Yang ni pula kalau infinity minus infinity. Okay, still indeterminate form. Okay, maksud indeterminate tu bentuk yang tak dapat diselesaikan. Indeterminate form. Okay, so infinity minus infinity macam mana kita cari? Macam mana nak cari? So, step dia ialah first, multiply by the conjugate. Second, divide the numerator and denominator by the highest power of x of the denominator. Nah, tu dia punya step dia. Multiply by conjugate mula-mula, lepas tu divide by the numerator and denominator by the highest power of the denominator. Step kedua sama macam yang bentuk yang kedua ni.
Ni bentuk ni. Okay, bentuk dia sama. Cumanya untuk yang ketiga ni dia ada satu penambahan, which is multiply by the conjugate dulu. Okay, so mari kita example 7 ni. Sekejap lah tengok example 7. Mari nak proceed ke tutor. Okay, kita nak tutor terus lah. Kita tengok buku. Sekejap, ni cari buku. Siapa? Sekejap, Yusof. Yusof tak upload lagi. Indonesia. Lagi. Okay, mari kita tutor 4. Kita berhenti kat 4 ke hari tu. Okay, 4. Kita check tadi jawapannya. Sebab tutor 4 sama macam tutor 1, 2, 3. Okay, kita tengok dulu tutor 4. Mari nak go through saja. Betul ke, salah ke, mari dia. Tutor 3, tutor 4. Tutor 4. Okay, betul. K equals to 1. Tutor 4. Ini number 2. Number 2. A and B. Find A and B. So, A kat sini 3, B negatif 7. Okay, betul. Okay. Number 2 dah. Number 3. Determine the value of C. Find A and B. Okay, dia nak C, B, A. C 2. Okay, C 2. Betul. C 2, B negatif 2. B negatif 2 betul. Bila tak tengok step, bila tengok jawapan terus, okay? So, should be step tak masalah kalau jawapan betul. Nah, melainkan kalau ada tengah-tengah tu tulis scalis ke apa kan. Okay, B negatif 2, A 2. A 2, okay. A 2. Okay, number 4. Nombor 4. Nombor tak sama lah. Mida, Ya. nak tanya. Ya. Soalan nombor 4 tu kan, dia kata determine the limit at x equal to 1. Lepas tu cara kita cari dia, kita cari limit at x approaches 1 from right and x approaches to 1 from left kan. Jawapan akhir dia, kita tulis limit function equals to 1 as x equals to 1 ataupun x approaches to 1. Lim X approaches 1. Approaches to 1 lah. Approaches. Yang ni lah. Cara kamu ni lah. Ya. Sebab kat Approaches. soalan determine the limit at x equals to 1. So saya ingat kena tulis x equals to 1. Oh, dah. X approaches 1. Saya boleh tengok soalan. Saya boleh tengok soalan.
2 to 4. 2 to 4 banyak buat soalan lah. Banyaknya soalan 2 to 4. 1, 2, 3 okey Boleh 1, 2, 3? Boleh. Boleh sebab ni berkaitan dengan piecewise. Okay, piecewise function. Okay, medium seperti yang medium terang itu. Determine the limit at x equals to 1. Yes, kamu akan buat x approaching to 1 lah. From left, from right lah. Oh, limit x equals to 1. 3 lah. Kejap. Number 4. Determine the limit x equals to 1. So, mesti x from left, x from right. One. Okay, 1 lah. 1. Kalau 3 tu fx at x equals to 1. Okay. Kalau limit lah, dia kata limit. Okay, number 5, evaluate limit at x equals to 1 for the function fx. Okay, kamu macam mana? Ada. Number 5. X approaching to 1 from left. X approaching to 1 from right. 2x minus 1. Still kita akan ambil. Okay, good. Betul. Betul. Done. Anda nak tanya soalan tak? Semua okey Nombor 5 okey Okay. Okay, good. Untuk soalan nombor 5. Untuk ni lah. Okay. Untuk soalan nombor 5 ni, pastinya kamu faham lah betul-betul. Okay, ni piecewise kan. So, evaluate limit at x equals to 1 for the function fx. Kalau x equals to 1, 0. So, selain x equals to 1, ialah function ni kan. Dia kata 2x minus 1. Jadi, dia punya graf dia macam ni lah. Contoh lah. X equals to 1, 0. 2x minus 1. 0, 1. So, selain daripada 2x minus 1. Jadi 2x minus 1. So sini bulat. So kalau x equals to 0. X 0, y negative 1. Okay, x 1. Negative 1. Okay, x 0. Y 1. Y1 contoh sini. Okay, lepas tu kalau x1 apa benda buat ni? X0, y negative 1. Okay, kalau x1 sini. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Ini ada. Okay. 2x minus 1. Fx equals to. Macam ni lah kalau kita lukis graf Kalau kita lukis graf dia macam ni. Dia bulat tiba-tiba kat sini. Maksudnya dia tak masuk. Jadi kalau from right sini. Kalau from left sini. So limit dia dekat 1. Macam tu. Okay, limit dekat 1.
Nombor 5, kemudian nombor 6. A function is defined as determine the limit if x exists at x equals to 3. Okay, at x equals to 3. Again, kena tengok dari kiri, dari kanan. Bila kita tengok dari kiri, dari kanan, so function ni lah, tengok ambil function tu. Bukan yang ni. Hati-hati. Okay. Okay, boleh? Can we proceed to 5? Boleh ya? Okay. Share screen. Okay. So ni tutup. Okay. Tutup 5. Banyak tutup 5. Find infinite limits. Okay, infinite limit maksudnya kamu akan jumpa limit dia ialah infinity. Itu maksud dia nah. Find infinite limits x approaching to a, positive infinity, x approaching to a atau negative infinity. Find limit at infinity. Okay, tidak masalah. Mari kita tengok. Danisha tak buat lagi. Kita tengok buku. Tengok lah. 5. Okay. Buku Chang'an, buku 5. Jauhi saya jauhi. Kita nak jauhi lah. Jauhi. Jauhi etika kan. Kaici. Kaici pun siap. Kaici tak apa. Tengok Kaici punya. Okay. Baik. 2 to 5 of 6. Find the limits if exists. Okay. Lim x approaching to negative 3 from left. Okay. So 2 over x plus 3x square plus 9. So sub negative. Okay. So sub negative 3.1. Okay, yalah. From left kan, kamu tengok ni. Yang Kaici buat tu. Okay, dia buat kecil tu. Maksudnya dia buat macam ni. Ni negative 3. Negative 3, so dari kiri sini negative 3.1. Okay. Okay, ni negative 3. Ni negative 3.1. Okay, so dia ambil, dia nak dari kiri kan. So dia ambil negative 3.1. Dia masukkan value. Bila dia masukkan value, dia akan dapat negatif kat depan ni. Ni negatif. Okay. So which means negative infinity. Nah, itu 5. Madam, Ya. saya tunjuk ke kita substitute dekat dalam equation? Yang mana? Tunjuk substitute apa? Oh, negative 3 dalam equation lah. Ya, masukkan Negative nilai 3. X. Salah saya buat macam mana, saya tak settlekan. Saya terus ambil jawapan. Saya tak tahu penulisan macam mana. Tulisan dia. Boleh tunjuk ke tak boleh tunjuk? Yang ni kena ada ni. Cara nak tulis untuk markah okey. Okay, yang ni kena ada. Kamu tunjuk, kamu sub X dengan apa? Negative 3.1. Dan kamu akan dapat negative 1.747. Okay? As long as ada yang ni dia bagi dah. Kalau yang cantiknya macam ni lah. Kalau yang cantik. Let X equals to negative 3.1. Okay? So 2 over negative 3.1 plus 3
negative 3.1 square plus 9 equals to negative 1.0747. Okay, so lim x approaching to negative 3 from left, 2 over x plus 3 x square plus 9 equals to negative infinity. Macam tu. Betul tak sub? Betul tak sub tu dapat yang tu? Sekejap lah. Aktif pula dah. Okay, kita meresap tengok. Macam mana? Apa tak bagi? Negative 3.1 plus 3 negative 3.1 square plus 9 negative 1.861 2 over answer negative 1.07469. So maknanya negative infinity. Gitu. Kalau ambil dekat lagi dia tulis apa? Ambil x equals to negative 3.1. Makin dekat 3.001 lah. Makin dekat kan? Okay. So macam ni. Negative 3.001. Okay, negative 3.001 plus 3 negative 3.00 negative 1 3.01 square plus 9. Okay. Yes. Tapi dalam lecture dia tak tunjuk pun, dia macam dapatkan fx, dia just tunjuk yang dia substitute. Lepas tu dia determine positif or negatif atau terus ambil jawapan Negatif. Dia ni dia masuk tak any value. Dalam lecture dia tunjuk dia masuk any value, nearest value. Yup, dia buat macam tu. Tapi kan madam kan kira terus kan. Madam terus substitute, madam kira lah dapatlah negatif 1.074. Okay. Tapi dekat lecture dia tak buat pun, just terus into jawapan. Negative infinity. Macam tu lah, positive infinity. Sebab tu saya pun jawab. Pun macam tu je. Macam dia. Dia macam ni. Okay. Bagi madam, more is better than less. Better kamu tunjuk kamu dapat nilai apa, and then kita tahu dia negatif, sebab tu kita ambil negative infinity. Macam madam explain hari Isnin hari tu kan, hari Rabu. Macam madam explain hari Rabu lah. Okay. Sebab apa? Kadang-kadang bila madam kata macam ni, dia kata, yang ni kamu tak tunjuk tak apa. Hak ni tak tunjuk tak apa, tak perlu pun. Tak perlu kamu tunjuk last sekali, yang ni pun tak apa. Hak tak tunjuk tak apa. Okay. Masalahnya waktu revision. Takut revision nanti kamu akan curious. Mana value ni? Macam mana boleh tahu ada negatif kat depan lah? Concern madam kalau revision nanti. So better now, kamu tulis dulu semua penyelesaian, kamu faham betul-betul, nanti nak revise mudah. Okay, kalau antara kamu yang excellent, yang kamu dah tahu, kamu ingat dan kamu rasa memang kamu tak lupa, kamu tahu dia punya step dia, kamu ingat, negatif atas aku taklah negatif infinity. Okay, tak akan timbul persoalan dah, kamu buatlah. Okay, tapi madam sarankan more is better than less. Tulis daripada awal, nanti revision kamu tak susah hati. Sekejap kamu ingat, negatif infinity ni main mana lah? Dia ambil pada mana sebenarnya? Okay, so tulis semua tu. Okay, memang dalam pemarkahan, dari segi pemarkahan dia hanya ambil, kamu substitute sahaja nilai, apa pun jadi nilai yang relevan lah. Mungkin yang relevan dia kata dari kiri, ambil nilai dari kiri. Kalau dia kata dari kanan, ambil nilai dari kanan. Substitute, dapat positif atau negatif,
Itu dia punya jawapan. Negative infinity atau positive infinity. Itu saja. Okay. Yang macam Madam buat ni, benda substitute ni kan. Ni negative 3.1 plus 3. Tak buat pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Tapi kalau buat sekarang, InsyaAllah nanti kamu revision tak ada masalah. Kod lah kamu nak teringat buat macam mana, dapat macam mana. Kan manusia kan mudah lupa. Okay. Boleh Dana? Alright. Okay. Jawab. Okay. So next ingat kalau kita substitute negative 3.001. Okay. 3.01 value. Nampak value negatif dia makin naik. Daripada 1.0747 kepada negatif 111. So dia akan towards ke negative infinity lah. Okay, tak ada masalah. And then B, one from right. Okay, one from right. So ambil lah dari kanan. 1.1. Okay, kat sini Kaici ambil 1.1. So dia substitute dapat positif 10.95. So positive infinity. Tak ada masalah, buat macam ni pun boleh. Nah, buat macam ni pun boleh. Okay. Asalkan ada benda ni. Kamu sub, kamu tunjuk kamu sub dengan nilai apa. Yang tu markah. Tu markah nah. Okay, tunjuk yang ni pun dah cukup. Okay. C. Okay, sama juga konsep. Okay, sama juga konsep nah. Once dapat limit at infinity, okay, infinity dia tu kita kena tahu positif atau negatif. Ambil the nearest value, negative 4 from right. From right So kat sini Kaici ambil negative 3.9. Dia substitute dapat positif. So this is positive infinity. From right, from right pula lah. From left. Okay, from left, so 0.9. Nampak dia ambil 0.9. Okay, dari kiri 0.9. So dia substitute dapat negative value kat depan ni. So negative infinity. Okay, mudah saja flow dia lah. Mudah saja. Number 2. Okay, number 2. For the graph of the function given below, find the limit if exists. Okay. Lim x approaching to 1. Oh. Kaici tak buat from left, from right Hilang markah ni. Lim x approaching to 1 from right, fx equals to 1 from right equals to 1. Okay. Lim x approaching to 1 from left, fx equals to 1 also. So, baru tulislah sekali yang ni. Hati-hati dah. Okay, walaupun kamu boleh tengok saja. Okay, walaupun boleh tengok saja, kamu still kena tulis yang kanan, kiri. Kena determine yang tu. Tu markah. Okay, markah. Ada 2 markah kat sini. Untuk x approaching to 2 pun sama. Okay. Tak boleh tulis macam ni saja. Okay, from left, from right. Lim x approaching to 2 from right, fx equals from right. Okay, kalau dari kanan, dia bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oh, tak jumpa lagi. Baru 3. Okay, dia patah sini, 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 sini. Oh, ni dah 2. Okay. So, limit dia ialah 1. So, lim x approaching to 2 from left, fx. So, from left, sini dia naik atas, naik. Jumpa 2. Nah, ni value dia. 2. Okay. So, dapat 2. Sama tak? Tak sama. Buat conclusion lah. Ni kena buat conclusion. Lim x approaching to 2 from right, fx does not equal lim x approaching to 2 from left, fx. Therefore, baru tulis atas ni. Lim fx does not exist. Okay, markah pasal hilang markah ni. Lim x approaching to 3. Nampak ada 3. Kalau 3 undefined infinity kan. Okay, dari kiri ke dari kanan nampak ada dia naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Ni pun sama, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. So infinity. Any question? Girls, boys. Ada soalan tak?
Semua okay? Tak ada, madam. Tak ada, good. Number 3, use the graph below to determine the... dah ya. Okay. Use the graph below to determine the indicated limit. The indicated limit. Nampak ke tak kamu ni? Okay. Sama macam tadi nah. Negative 4 from right. Negative 4 from right. Define. Good. Betul. Kita tengok ni kan. Dia makin menaik kan. From right ke atas. Ni ke atas. Negative 2 again. This one. Kaichi. Oh, Kaichi. Kaichi, where are you? Kaichi? Kaichi. So, negative 2 from left, 0. Okay, kena tulis ni ya. Therefore, kena tulis yang ni. Yang ni pun kena tulis. Dim x approaching to negative 2 from right fx does not equal lim x approaching to negative 2 from left. Okay, lepas tu lim fx does not exist. Lim fx does not exist again. C pun buat benda yang sama. From left, from right. 1 from left. Okay. 1 from right. Okay, does not exist. X approaching to 4. Approaching to 4, negative 2. Okay. Negative 2. Okay, now proceed. X approaching to infinity. Approaching to infinity. X approaching to infinity, negative 2 lah. Nah, dia ke sana, ke kanan sahaja. So, ke kanan graph maintain constant. Nampak ni? Constant at negative 2. Okay. Okay. Alright, number 4. Tu dia number 4, nampak piecewise. 1, 2, 3, 4. 4. Satu absolute. Graf kedua set. Graf ketiga linear. Graf keempat constant. Macam-macam dia letak kan. Kahwin kan. Absolute ada, set ada, linear pun ada, constant pun ada. Okay. Kita kata apa? Find lim. Okay, so okay, tengok macam ni lah. Macam yang Kaichi buat kan, nampak kan Kaichi buat, dia pecah, dia buat RNR. Okay, dia buat RNR. Okay, 1, 3, 6. Okay. Lepas tu dia nak X approaching to 1. Okay, yang ni Kaichi buat pula. Nah. Kamu kena buat macam ni untuk semua soalan. From left, from right and so on. From left, X less than 3, X less than 1. From left, modulus. From right, set. Okay. Okay, good. Number 2, infinity. Infinity negative 4 lah. No? Negative infinity negative 4 lah. Number 3, approaching to 3. 3 from left, 3 from left, 3 from right. Okay, kamu kena tahulah. Okay, from left, from right yang mana? Okay, ni 3. So, ni right. Yang ni left. Kan? Jangan tertukar nah. Jangan tertukar function pula. Left, right tu kamu tukar. Salah lah. Hilang markah. Okay. Settle. Okay. 2 to 5 settle. Next 2 to 6. Best limit ni. Limit best. Differentiation tak best. Okay. Susah-susah limit dia best. Susah-susah differentiation dia tak best. Okay. So lepas ni differentiation pula. Lepas cuti lah. Lepas cuti kita mulakan dengan nafas baru, norma baru, benda baru, tempat baru. Semua baru. So, kamu datang kolej bila? 13, 14?
13, 14. 13, 14. 13 hari apa? Hari Rabu ke Khamis? Hari Rabu Betul? Ha. Tak sabar lah. Semua tak sabar nak balik KMP Excited tak? Hani excited lah Hani nak main police Razor, excited tak nak main police Excited. Mula. Razor orang mana Razor? Kedah. Kedah je. Nak main jiran. Kan senang sekarang ni walaupun Kedah tapi nak lepas border kan senang. Hidana? Hidana datang dengan parents ke naik flight ke? Parents. Parents. Merentas lah. Semua merentas. Ernie? Dengan parent juga? Saya tak balik lagi Medan. Oh, bila nak balik? Saya belum cukup 2 dos. Oh, tak cukup lagi. Oh, okay. Tak apa, bagi cukup dulu. Okay. Baik, mari kita proceed dengan final tutorial. Yay, nak habis dah chapter 6. Chapter 6 dah, chapter 7. Okay, tutorial 6 of 6. Tutorial 6 of 6 mana dia? Ya, kita tengok soalan. Apa soalan? Kita tengok dulu soalan dia. Soalan dia ada 1. Okey, 1, 2. Allah, soalan 1 tu ya. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 12. 12 soalan. Nak minyak soalan mana? Mereka tak habiskan semua ni. 12 ni. Kah, ada soalan yang kamu tak dapat atau kamu curious? Jauhi, Cengan, Fatih Nadia, Fatih Nazila, Dana, Danisha, Ernie. Dia L je cikgu. L. L. Lagi? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Lagi tak? Ya, Yasmin. E. E, elephant. Ya. Okey, lagi? Tak apa, kalau ada banyak, cakap je mana yang kamu nak bincangkan. Kalau ada banyak, cakap je. Takkanlah semua kan. E, L lagi? Madam K. K, good. Any more? E, K, L, lagi? Tak ada? Okey, baik. Kita bincang dulu E dah. Kalau ada bagi tahu. A, B, C, D, E. Okey. Lim 2x cube plus x square minus 1. 2x cube plus 1x to positive infinity. Okay. So, again, the highest power of x of the denominator ialah x cube. So, kita bahagilah dengan x cube. Bahagi dengan x cube. Boleh nampak kan? Okay. Ni dia bahagi dengan x cube. X cube, numerator. Denominator pun x cube. Okay, itu yang dia bahagi. So, untuk 2x cube over x cube akan dapat 2 plus. So, x square over x cube, 1 over x minus 1 over x cube over 2 plus 1 over x cube. Okay. Kemudian, macam ni cara dia. Okay. 2 plus 1 over infinity minus 1 over infinity cube over 2 plus 1 over infinity cube. So, 0, 0, 0. Therefore, 2 over 2 equals to 1. Itu. Okay. 2 over 2 equals to 1. Okay, E. Kita tengok F. Okay, F. Nampak F? F dia nak negatif infinity. Okay, bila negatif infinity, numerator tak ada bumbung, denominator pun tak ada bumbung, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah besar pun. So, kamu just bahagi
macam biasa. Bahagi dengan the highest power of x of the denominator. Okay, tak ada masalah. HI. Okay, kejap kita nak tengok yang ni. G. Okay, start pada G dah ada bumbung nah. Start daripada G dia ada bumbung. Okay. X approaching untuk G, X approaching to infinity tak ada masalah. Okay. Okay, untuk X bahagian atas ni kita akan ambil the positive one lah. 8x over x. Yang cert tu x square over x square. Good. Betul. Okay. GH. H pun tak ada masalah sebab positive infinity. Okay, so apa yang jauh hebat, okay. Kaici je hebat. Okay, 1 over 4. Betul. Buat macam ni dah lah. Buat macam tu. Approaching to 0. Okay, tak apalah boleh. 1 plus 0 pun boleh lah. 1 plus 0. Okay. Pastikan kamu tahulah bila tulis macam ni, set 1 plus 0, 0 tu mana? 0 tu maksud yang ni approaching to 0. Untuk I, bila I ada negative infinity. Okay, good. So bila negative infinity, bahagian yang single x kita akan bahagi dengan negative x. Yang bumbung tak ada masalah. Okay, bumbung tak ada masalah. Okay. Good. Well done. Betul. Okay. J. Negative infinity lagi. Okay, nampak tak? Nampak tak? So, kalau kamu perasan bila negative infinity je, yang single x ni mesti kita kena bahagi dengan negative x. Nah, negative. Okay. So, ni tak ada masalah. So, pastikan bumbung tu tarik pada bawah nah. Okay. Betul. Masalah. K. Okay, untuk K, positive infinity. Okay, bahagi dengan the highest power of x of the denominator. Set semua. Okay. Bila set semua tak ada masalah. Nah, set semua tak apa. Kita letak je lah set bumbung. Okay, letak satu bumbung tu penuh. Okay. Lepas tu introduce sahaja. Over x cube, over x cube tu. Nampak ni? Okay, introduce saja. Bila bumbung penuh tak ada masalah lah. Okay, bila bumbung daripada denominator sampai numerator dia tarik semua. Dia tak apa. Okay, jadi kita hanya just tengok yang dalam tu. Highest power of x of the denominator ialah x cube. So kita bahagi dengan x cube. Okay, bahagi dengan x cube. Sama juga konsep dia kalau macam ni. Set 2x plus 1 over set x cube. So yang ni sebenarnya ialah tarik panjang 2x plus 1 over x cube. Kamu kena tahulah properties of set kan. Dulu dah belajar properties of set. So simplify 4 minus 5 over x plus 1 over x cube. 9 minus 1 over x square. Okay. So dapat 2 over 3. Well done. Good. Oh I. L. I kat dah. Dia bagi satu bentuk ni. Okay. Untuk yang L. Okay. Kalau kita substitute kita dapat indeterminate form. Infinity minus infinity. Nampak? Kita dapat infinity minus infinity. Ingat tak? Bila infinity minus infinity, dia punya step dia apa? Step dia tadi yang bermula. Multiply by conjugate. Yang kedua, divide by the highest power of x of the denominator. Okay. So kena ingat dua step ni. Multiply by conjugate, divide by the highest power of x of the denominator. So ni ialah infinity minus infinity. Jadi macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak divide by the highest power of x? Okay, baik. So sekarang ni kita buat macam ni. Lim x approaching to infinity. Set x tu kita masuk dalam. So akan jadi set x square plus 2x
minus X. Okay. Nampak tak? Okay. So ni over 1. Bermaksud ini kita akan darab dengan set X square plus 2X plus X. Yang ni set X square plus 2X plus X. Okay. So kita akan dapat lim X approaching to infinity. Okay, atas tu yang ni. Okay, bila kita expand, kita akan dapat X square plus 2X minus X square over X square plus 2X plus X. Okay, which means lim X approaching to infinity. Ni habislah noh. 2X over X square plus 2X plus X. Okay. So, okay. Kita substitute X equals to infinity. Cuba kita substitute. Okay. Cuba kita substitute. Over set infinity square plus 2 infinity plus infinity. Okay. Ni boleh tahu sikit. Infinity over infinity. Nampak tak? Kita akan dapat indeterminate form infinity over infinity. Bila dapat infinity over infinity, barulah kita apply yang second step tu. Divide by the highest power of X of the denominator. Okay. Tak habis kita cerita lah. Cerita kita tak habis lagi. So cerita dia panjang. So lim X approaching to infinity. Okay. 2X. Okay. So the highest power of X of the denominator. Apa dia highest power of X of the denominator? Plus. Dia X. X lah. Yang ada bumbung tu tak apa. Ada bumbung set X square. Kan? Set X square kita boleh pecah kepada X dengan negatif X. Okay. Since di sini X approaching infinity kita ialah positif. So, maksudnya single X kita ialah positif lah. Mudah. Jadi, okay, kita bahagi dengan X. Okay, and then division yang besar kat bawah. Set X square plus 2X. Yang ni bahagi X square. Bahagi X square. Okay. Plus X. Yang ni tak ada set lah. X. Nampak? Yang tak ada bumbung, single X. Yang ada bumbung, X square. Nampak X square ni? Nah, hati-hati. Jangan main letak X square, X dot. Okay, yang ada bumbung tu X square. Yang tak ada bumbung X sahaja. Okay. Seperti yang kita define tadilah yang ni. So X square equals to X negative X. X greater than equal to 0. X less than 0. Nampak? Okay. So, next step. Lim. Selagi mana kita tak simplify, selagi tu ada lim 2X over X akan dapat 2. Okay, potong-potong. So, yang ni potong-potong 1. Potong ni, potong-potong 1. So, kita akan dapat apa? Kita dapat set 1 plus 2 over X plus 1. Okay. So, kita substitute 2 over set 1 plus 2 over infinity plus 1. So, ni approaching to 0. So, akan dapat 2 over set 1 plus 1. 2 over 2. Which is 1. Jawapan? Yes. Saya cuma nak fahamkan macam mana nak yang expand ke atas sekali tu. Yang mana? Yang mana? Nak expand yang start dari first equation. First. Kali hitam, kali merah. Yang memang soalan bagi square root X. Yang ni kan? Nak expand. Yang ni? Yang beda highlight ni? Okay. Yang atas. Yang atas. Oh, yang ni, yang original punya?
Aha. Set X plus 2 minus set ni. Yang ni. Okay. Set A times set B, set AB. Dapat? Okay. Okay. So, set X, set X plus 2 ialah set X plus 2. Right, faham dah. Okay. So, set X square plus 2X. Boleh? Okay. Okay, dah faham. Terima kasih, Madam. Well done. Good. Okay. Ada soalan lagi? So, akan dapat memang jalan dia panjang lah. Untuk part last sekali dalam chapter 7 limit ni memang dia punya panjang berjela. Okay, selagi mana kamu tak selesai, selagi tu ada lim. Selagi mana kamu dah substitute, okay, lim boleh buang. Okay, boleh jangan tulis dah lim. Okay, kelas boleh? Can we proceed? Mana dia? Ada lagi soalan? Tadi EKL. Tak ada semua okey je. Boleh ni. Dia lebih kepada banyak latihan. Banyak latihan. I mesti dah sentuh. Okay. Number 2. Can we proceed dia? Boleh? Boleh. Boleh, good. Okay, number 2. Function f is defined as fx tu dia. 4. Paling banyak piecewise dia bagi 4 lah. Paling banyak. 4. Okay. Bla 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 bla. Okay. Evaluate lim x approaching to 5 from left. 5 from left yang ni lah. Function dia kan. 5 from left. Okay. Negative 3. Okay, negative 3 kamu kena evaluate lah. Dari kiri, dari kanan lah. Tetap kena evaluate dari kiri, dari kanan. X approaching to infinity yang ni lah. Okay, guna function tu. Okay. Main number 2. Kaici. Mana Kaici? Tadi dia bagi tak jawab. Kaici. Fatin Najla tu tak ada lagi ni. Dia Mursyid Fahim. Nurain satu je baru Nurain. Banyak yang tak upload lagi. A331, A333. Ernie, tengok Ernie jap. Ernie pun baru tutup 4. Dah minum, saya dah upload. Ni ada. Okay. Tengok number 2. Okay, number 2. Tengok number 2 tak nak? Lim x approaching to 5 from left. Okay, 5 from left. X square, good. So, 25. Masalah. X negative 3. Negative 3 from left, from right. Okay, kena consider dah. Negative 3 from left, from right tu. Walaupun kamu tengok dekat piecewise tu, medium. Satu je function dia medium. Tak kena buat from left, from right lah. Sebab dia nak patuh kepada the existence of limit. Okay, kita kena buat left right tu. Lepas tu number 3.
as approaching to infinity. Okay. Blah, 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 blah. Good. Okay, betul. Divide by the highest power factor of the denominator. Sekejap. Okay, betul. To B, find the value of P if lim x approaching 3 exists. 3 from left, good. 3 from, okay, good. C, okay, kelas. Memandangkan soalan kata lim x approaching 3 exists. Dia kata, dia habaq yang tu, exist. So, bila dia kata exist, maksudnya kiri kanan sama. Sebab tu kita boleh samakan ni. Nampak dia samakan. So, ambil 10 minus AP equals to 9. So, carilah P equals to 1/3. Settle! Lepas tu extra exercise. Nampak tak extra exercise? Banyak sangat extra exercise ni. So, kamu buatlah. Okay? Dia punya konsep dia tentu saja. Jangan careless. Boleh? Kelas ada soalan? Boleh tak? Tak ada, Razor. Good. Yeay, dah habis dah. Dah habis. Yeay, dah habis chapter 7. Tinggal lagi berapa chapter lagi? 2 chapter lagi, chapter 8 and chapter 9. Lepas tu? Lepas tu kita PSPM. Okay? So extra madam bagi dekat kamu lah sebab extra benda yang sama sahaja. Nah, lepas tu. Okay. Before madam terlupa. Pastikan kamu isi Google Form tu nah. InsyaAllah madam sementara madam present kat kamu ni. Kita tunjuk kejap. Sabar. Sabar. Mana. Okay. Baik, boleh tutup pula recording.